Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita buat tutorial hand rub. Macam mana nak guna 7 step hand rub yang betul First, kita kena picit hand rub dan secukupnya. Lepas tu, ni masuk dalam ni lah tu. Buat dengan cepat. Buat dengan cepat supaya hand rub tak kering. Ni step 1. Step 2. Lepas tu, step 3. 4. 5. Dia jangan harapkan bank. Lama bila bank 6. Okay, yang tadi yang pusing-pusing ibu jari tu kita lakukan yang ni. Ini buat kiri kanan. 6. 7. Siap. Okay. Salam sejahtera saudara saya, wartawan Umur Abishfina, dan kini saya berada di bangunan Kementerian Kesihatan untuk membawakan anda maklumat terkini berkenaan dengan virus COVID-19. Terkini kami wartawan sebentar tadi baru saja bertemu dengan pengurusi bersama bagi pasukan bertindak berbilang kementerian merangkap Menteri Pembangunan Negara Encik Lawrence Wong, dan beliau memberitahu kami pihak pemerintah akan mengambil langkah penguatkuasaan bermula esok jam 11.59 malam. Apa yang akan dilakukan ialah notis jangan keluar rumah ataupun notis tidak keluar rumah yang akan dikuatkuasakan kepada dua golongan, iaitu yang pertama penduduk Singapura dan yang kedua ialah pemegang pas jangka panjang yang mempunyai sejarah perjalanan dari mana-mana tempat daripada China. Ini secara langsung bermakna sekiranya anda merupakan seorang penduduk Singapura ataupun anda merupakan seorang pemegang pas jangka panjang dan bermula pada esok anda tiba di lapangan terbang Changi, anda secara langsung akan diberikan notis jangan keluar daripada rumah ataupun notis jangan tidak keluar daripada rumah. Apa yang berbeza daripada notis ini daripada LOA ataupun kuarantin yang dikuatkuasakan sebelum ini ialah LOA iaitu cuti wajib yang diumumkan sebelum ini diberikan. Sekiranya anda diberikan LOA sebelum ini, anda masih lagi mempunyai peluang atau kesempatan untuk keluar daripada rumah walaupun sementara. Dan sekiranya anda dikenakan ataupun sekiranya anda dikuatkuasakan dengan kuarantin, ini secara langsung bermakna anda mempunyai hubungan ataupun anda mendekati golongan yang disahkan dijangkiti dengan virus COVID-19. Namun dengan notis jangan keluar daripada rumah ini, sekiranya anda diberikan penguatkuasaan ini secara langsung bermakna anda tidak boleh keluar daripada rumah walaupun dalam tempoh sementara, meskipun anda ingin membeli makanan, meskipun anda ingin membeli perkakas rumah. Dan sekiranya anda dikenakan dengan notis jangan keluar di rumah ini juga bermakna anda tidak mempunyai sejarah ataupun anda tidak bertemu ataupun mendekati golongan yang disahkan dijangkiti dengan virus COVID-19. Itu perbezaan di antara notis yang baru ini bersama LOA dan juga kuarantin yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini. Dan Encik Lawrence berkata langkah lebih ketat ini diambil tentunya sekali di tengah-tengah kebimbangan dan juga kerisauan bahawa jumlah mereka yang disahkan dijangkiti ataupun jumlah mereka yang disyaki dijangkiti di Singapura maupun di peringkat global semakin hari semakin meningkat. Dan Encik Lawrence berkata langkah ini merupakan satu langkah lebih ketat kerana pihak pemerintah akan menjalankan langkah ini dengan betul. Sebagai contoh, beliau berkongsi kepada kami bahawa sekiranya dikenakan penduduk Singapura ataupun pemegang pas jangka panjang itu, pegawai daripada pihak pemerintah akan melakukan pemeriksaan dengan kerap di rumah, di samping akan melakukan teleconferencing, iaitu telefon ataupun FaceTime, hanya untuk memastikan bahawa mereka yang sudah dipastikan tidak boleh keluar daripada rumah tidak akan diberikan kesempatan untuk keluar daripada rumah. Dan Encik Lawrence juga menambah bahawa selain daripada langkah-langkah yang ketat yang akan diambil oleh pegawai pemerintah, beliau juga menekankan bahawa keluarga yang tinggal bersama ataupun tinggal serumah dengan golongan yang telah menerima notis ini juga memainkan peranan penting. Jadi sebagai contoh, Encik Lawrence berkata anggota keluarga tidak seharusnya berkongsi
pinggan ataupun sudu garpu kepada mereka yang sudah menerima notis ini, dan sebaik mungkin pastikan bahawa tempat tinggal, tempat tidur ataupun apabila berada di rumah itu menjauhilah di antara, jangan mendekati dan menjauhi antara satu sama lain. Saya akan rangkumkan sekali lagi pengumuman terkini yang akan dikuatkuasakan esok bermula daripada jam 11.59 malam, iaitu pemerintah akan menguatkuasakan notis jangan keluar daripada rumah kepada semua penduduk Singapura dan juga pemegang PAS jangka panjang yang mempunyai sejarah perjalanan ke China baru-baru ini, dan penguatkuasaan akan berjalan selama 14 hari. Kami akan membawakan perincian yang lebih lanjut di buletin jam 8 malam ini bersama wartawan Izwan Osman. Sekian sahaja daripada saya di bangunan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kesihatan lagi. Jadi kawan-kawan semua, saya pesan tolonglah semua kawan-kawan berada di rumah masing-masing. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kita bukan takut mati, kita bukan takut penyakit ni datang kat kita. Kita takut kita penyebab orang lain dapat penyakit. Tuan-tuan bersabar. Dalam masa 14 hari ni, ahli keluarga kita semua duduk dalam rumah. Sekiranya dalam keluarga kita ni ada yang positif, memudahkan pihak KKM untuk kuarantinkan keluarga kita saja. Dia tidak akan membabitkan jiran-jiran kita dan keluarga-keluarga lain. Tetapi dengan sikap kita yang tidak mahu duduk tetap di rumah, kita bergerak, sekiranya didapati dalam kalangan kita, ahli keluarga kita ada yang positif, ini akan menyukarkan untuk pihak KKM untuk membuat tindakan, kena detect balik perjalanan tuan-tuan sepanjang 2 minggu sebelum. Jadi banyak tempat kita telah pergi. Jadi kita kena taat keadaan ni supaya apa? Dalam masa 14 hari ni perkara ni dapat diselesaikan. Dengan sikap kita yang tidak taat ni menyebabkan berkemungkinan kita punya kuarantin ni bukan ambil masa 14 hari. Mungkin akan disambung lagi 14 hari kemudian lagi. Sekiranya perkara ni tidak selesai, mungkin akan ditambah lagi 14 hari lagi. Jadi benda ni mungkin akan berlarutan menjadi 2-3 bulan. Jadi kita bersabar. Kita duduk di rumah kita, kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh jangan. Kita jangan percaya pada siapa pun di luar. Sebab dia pun tak tahu diri dia positif atau negatif. Jadi kita lebih baik kita duduk tetap di rumah, dan kita jangan nak buat hubungan silaturahim, pergi jumpa orang, jumpa kawan kita ke. Masa ni tak sesuai. Sebab kita tak tahu kita pembawa. Dan kita pun tak tahu yang kita jumpa tu dia adalah pembawa. Jadi buat masa ni untuk seminggu ni kita taat je lah. Kita duduk di rumah kita, buat amalan di rumah. Buat amalan di rumah bersama isteri, anak-anak kita. Sebab kita tak tahu kita pembawa ataupun orang yang kita jumpa dia pembawa. Jadi benda ni halus, tak nampak. Kalau kita pergi berperang ataupun darurat peperangan, kita nampak musuh bawa senjata, bom sana bom sini, jadi kita takut untuk keluar rumah. Tapi virus ni dia tak nampak. Siapa pun yang kita jumpa pun kita tak tahu dia ada virus ke tidak virus. Dan kadang-kadang kita peralatan pasar raya, peralatan awam yang kita kongsi bersama, benda-benda ni pun akan menyebabkan kita pun terkena. Begitu juga sekiranya hari ini kita cek kita positif, kita negatif. Dan itu pun tidak menjamin kita untuk esok-esok pun kita tetap negatif. Mungkin hari ini kita cek negatif, mungkin esok lusa kita jumpa pesakit yang kita tidak tahu dan kita akan jadi positif, dan kita telah menyebabkan orang lain pun turut bersama jadi positif. Jadi tuan-tuan, untuk 2 minggu ni InsyaAllah lah kita duduk di rumah. Macam saya ni dah duduk di kuarantin dekat mana? Dekat KKM. KKM telah tempatkan pusat kuarantin untuk saya dengan ahli jemaah saya semua. Kami redha keadaan ni dan kami bersetuju
mereka kuarantin kami, sebab kami nampak banyak kebaikan dengan perkara ini dilakukan berbanding mungkin kami bertebaran kat luar sana. Sebab diri kami pun kami tak tahu kami sama ada negatif atau positif, sebab benda ni mengambil masa dalam 2 minggu baru nampak dia punya kesan dia. InsyaAllah tuan-tuan semua ya, semoga kita semua dirahmati Allah SWT, dan sekiranya kita mati dalam keadaan kita taat, kita dalam kena wabak, Allah SWT akan beri kita pahala mati syahid. Kita tidak menyusahkan orang lain, dan kita tak jadi penyebab untuk orang lain pun dapat wabak ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.